Bahan tu mesti diluluskan oleh hukum syarak. Tidak boleh bahan najis. Baik itu disebut dalam Quran Suratul A'raf ayat 157. Apa kata Allah? Dan dia telah menghalalkan untuk kamu benda-benda yang baik, bahan-bahan yang baik untuk jadikan ubat ke, makanan ke. Dan Allah Ta'ala juga mengharamkan ke atas manusia ini al-khaba'ith, benda-benda yang tak elok, benda-benda yang keji, benda-benda yang busuk, benda-benda yang haram, benda-benda najis. Malah kalau orang tanya saya, Ustaz, boleh tak saya nak berubat dengan benda haram? Oh, katalah ada ubat-ubatan, tapi dia ada ubat-ubatan haram. Contohnya, campur dengan khinzir, campur dengan darah dan sebagainya. Memang kalau kita lihat, ada kaedah kata, ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, bila keadaan darurat, maka dia mengharuskan benda-benda terlarang. Tapi darurat tadi macam mana? Darurat macam mana? Ulama-ulama telah buat definisi tentang darurat. Darurat itu mesti benar-benar berlaku. Dan sekiranya tidak ambil ubat tadi, memang manusia akan mati. Mati. Ya, manusia akan menderita sakit. Tidak ada penawalan melainkan hak tu saja. Ini ulama dah bincang. Tuan-tuan lihatlah. Pandangan Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya tentang dia memang dia pakar fiqh, Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi tuan-tuan lihat macam mana dia telah mengetatkan daurat tadi. Jangan sampai longgar. Oh, tak ada. Dah kita dah penyakit ni. Orang kata penyakit apa ni, haram tu obat dia. Kita tak cuba lagi yang lain. Kita tak usaha lagi yang lain. Dan daurat tadi sebenarnya adakah dia sampai ke peringkat mati? Sampai ulama-ulama bincang kalau daurat tadi katakanlah orang nak bunuh kita. Sehinggalah kalau kita ucap kalimah kufur, dia tak bunuh. Tapi kalau kamu tak ucap kalimah kufur, kamu akan dibunuh. Maka ulama kata ketika itu sebab nak jaga nyawa, maka diharuskan. Bukan dihalalkan, diharuskan untuk mengucap kalimah-kalimah kufur. Tetapi sebagian ulama kata, ketat sikit dia kata, lebih baik jangan ucap. Sebab kalau mati pun mati syahid, dibunuh. Itu juga dalam bab perubatan. Ya. Contoh saya sebut, bolehkah berubat dengan benda-benda yang haram? Memang pernah berlaku zaman Nabi SAW. Bagaimana ada seorang lelaki, dia berubat dengan arak. Dia berubat dengan arak, dia kata, saya nak jadikan sebagai ubat. Sedangkan sudah turun ketika itu ayat yang mengharamkan minum arak. Jadi Nabi kata apa? Innahu laisa bidawa'in walakinnahu da'un. Ini hadis riwayat Muslim. Dia tu bukan ubat, kata Nabi. Laisa bidawa'in walakinnahu da'un, tapi dia tu penyakit. Minum arak lagi tambah penyakit. Dengan sebab itu mesti kena ketat sikitlah, jangan longgar sangat ya. Tidak boleh kita terjah saja tu kepada ubat yang haram yang tak dibenarkan oleh hukum syarak, sedangkan kita belum usaha lagi mencari ubat-ubatan, bahan-bahan yang lain. Ibarat kata kalau kita tersesat dalam hutan ya, kita kita bekalan makanan kita dah habis, kita sesat pula. Jadi kita nak makan apa? Tidak boleh kita nak, kalau lalu anak babi depan kita, kita pun terus tekan anak babi, kita sembelih anak babi, kita pun panggang dia, kita makan seekor anak babi. Tak boleh macam tu. Tapi dia kena cari dulu, ada tak? Ya, kalau kita nampak ayam hutan dulu ke, kejar ayam hutan, kita kejar kancil, ya, kancil, kita sembelih kancil. Cari halal dulu. Makna kena ada usaha mencari bahan-bahan, ubat-ubat yang halal, yang dibenarkan oleh hukum syarak, yang bersih, yang suci. Tapi kalau dah habis dah, sesat juga dalam hutan, ayam hutan pun dah habis dah pupus dah, dia pun sampai berjanggut, berjambar dah, berbulu dah badan dia, berlumuk dah ya, kancil pun dah habis, dia kena makan daun-daun kayu, minum air sungai. Daun kayu pun dah habis dah, tinggal batang kayu je. Ambil lah kulit-kulit kayu, boleh gigit-gigit. Habis pun, barulah nampak babi makan. So, nak beritahunya, dia ketat, bukan longgar sangat ya. Bukan kita bila sebut tak ada obat, melainkan yang tu, dah usahakah cari ubat yang lain? Ubat yang halal, ya, ubat yang harus dihukum syarak. Dan Tuhan menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubat. Dia yang menjadikan, ini Allah yang menjadikan setiap penyakit ada ubat. Maka berubatlah kamu. Tapi kata Nabi, jangan berubat dengan benda haram. Nabi jaga umatnya, jangan sampai darah daging kita masuk benda-benda haram. Kecuali kata ulama tidak. Ulama kata tidak ada hak lain dah, melainkan hak ni. Kalau kita tak ambil hak ni, matilah kita. Maka ketika itu barulah dibenarkan. Tapi ingat, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu mesti ada kadarnya. Tak bolehlah kalau orang tu sakit, orang tak sakit pun ambil juga ubat yang haram. Dia tak sakit, tak payah ambil, yang sakit saja ambil. Ini dia ada kadar-kadar dia.